wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berusaha Puan Pengetua Puan Hajar Arba'inah binti Mas'ud, Pengetua Sekolah Menengah Agama Al-Quran Wal Din, yang dikasihi Puan Ainun binti Ali, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Zuraidah binti Kahar, Guru Penolong Kanan Al-Ihwan Nuri, Puan Zarina binti Abdul Rahim, Guru Penolong Kanan Curriculum, Guru-Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru-Guru Ibu Bapa serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Ahlan wa sahlan diucapkan kepada guru-guru, ibu bapa dan rakan-rakan. Segala puji-pujian kehadiran kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam majlis forum peringkat sekolah pada pagi ini. Sebelum itu, ingin saya peringatkan kepada para pelajar untuk mengisi kedatangan dalam Google Form yang telah diedarkan ke dalam grup kelas masing-masing. Terlebih dahulu ingin saya ucapkan jutaan terima kasih kepada para guru dan pihak sekolah kerana sudi memberi peluang kepada kami untuk membantu dalam menjayakan forum ini. Hadirin yang dihormati, majlis forum pada pagi ini akan dimulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Topik forum kita pada hari ini adalah Isra' dan Mi'raj 1442 Hijrah. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam tentang perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan kepada anda 3 orang ahli panel kita yang merupakan pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Agama Al-Quran Wal Din. Baiklah, panel yang pertama saya perkenalkan saudara Khairul Bukhari Akbar bin Kamaruddin. Selamat datang saudara, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Seterusnya, panel kedua saya perkenalkan iaitu saudari Siti Afika binti Muhammad Hanis. Selamat datang saudari, selamat apa khabar? Terima kasih, khabar baik. Seterusnya, panel kita yang terakhir iaitu saudara Muhammad Adam bin Sahrum. Selamat datang saudara, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum ini. Apabila masuk bulan Rejab, kita sering diperingatkan kembali suatu peristiwa besar dalam sejarah umat Islam, iaitu peristiwa yang luar biasa lagi menakjubkan yang telah berlaku pada diri baginda Rasulullah SAW. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Justru itu, marilah kita memaknai dan menghayati perjalanan agung Rasulullah SAW dengan mengajukan soalan pertama kepada saudara Khairul Bukhari Akbar. Saudara, apakah definisi atau makna Isra' dan Mi'raj ini? Serta apakah peristiwa yang berlaku sepanjang Nabi di Isra' dan dimirajkan? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Soalan yang telah diajukan kepada saya iaitu, apakah maksud Isra' dan Mi'raj serta peristiwa-peristiwa ketika Rasulullah dimi'rajkan untuk bertemu dengan Allah SWT. Okay, baiklah. Berdasarkan kitab Rahiqul Maktum dikarang oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, Isra' ini bermaksud perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Manakala Mi'raj pula bermaksud perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah SWT. Okey, baiklah. Buat pengetahuan antum semua, Isra' dan Mi'raj ini berlaku ketika mana tahun kejadian Rasulullah SAW. Mengapakah tahun itu dikatakan tahun kesedihan? Kerana pada tahun tersebut bapa saudaranya Abu Talib dan juga isteri tercintanya Siti Khadijah binti Khuwailid telah meninggal dunia. Ini menyebabkan Rasulullah sangat sedih. Sangat sedih. Jadi untuk mengobati rasa sedih Rasulullah SAW, Allah telah memerintahkan malaikat Jibril untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW bagi mengkhabarkan berita yang baik, iaitu Allah ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi apabila malaikat Jibril berjumpa dengan Rasulullah SAW di Masjidil Haram, malaikat Jibril telah memberitahu kepada Rasulullah bahawa Allah ingin berjumpa dengan Rasulullah untuk memberikan wahyu. Jadi Rasulullah sangat gembira. Sangat gembira. Kenapa? Kerana itu nikmat yang sangat besar untuk berjumpa dengan Allah SWT. Jadi malaikat Jibril telah menjadikan burak untuk Rasulullah tunggang daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan apabila sampainya Rasulullah ke Masjidil Aqsa,
Rasulullah telah menunaikan solat subuh berjemaah dengan para nabi. Apabila sudah selesainya solat subuh berjemaah dengan para nabi, malaikat Jibril pun menaikkan Rasulullah SAW ke langit dunia. Tetapi pintu langit dunia itu tertutup. Jadi malaikat Jibril pun meminta izin pada malaikat penjaga langit dunia untuk membuka pintu bagi Rasulullah SAW untuk berjumpa dengan Allah SWT. Jadi malaikat penjaga langit dunia pun berbuka pintu. Dan Rasulullah pun naik ke langit pertama. Dan bila Rasulullah dimi'rajkan ke langit pertama, Rasulullah telah berjumpa dengan Nabi Adam AS dan memberi salam kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam pun menjawab salam dan memperakui kenabiannya. Dan ketika Rasulullah melihat Nabi Adam AS, Rasulullah melihat di sebelah kanan Nabi Adam terdapat roh-roh orang-orang syuhada, orang-orang yang baik. Manakala di sebelah kiri Nabi Adam, Rasulullah telah melihat roh-roh orang-orang yang malang. Orang-orang yang malang ketika berada di dunia, ketika mereka masih hidup. Lalu malaikat Jibril pun memirajkan lagi Rasulullah SAW ke langit kedua. Dan apabila Rasulullah sampai ke langit kedua, Rasulullah telah berjumpa dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa ibn Maryam. Lalu Rasulullah pun memberi salam kepadanya. Nabi Yahya dan Nabi Isa AS menjawab salam Nabi Muhammad SAW dan memperakui kenabiannya. Selepas berjumpa dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa AS, Rasulullah pun dimi'rajkan lagi ke langit ketiga. Dan bila sampainya Rasulullah ke langit ketiga, Rasulullah telah berjumpa dengan Nabi Yusuf AS dan Nabi Muhammad pun memberi salam kepadanya. Lalu Nabi Yusuf pun menjawab salam dan memperakui kenabiannya. Kemudian Rasulullah dimi'rajkan lagi ke langit keempat dan berjumpa dengan Nabi Idris AS dan Rasulullah memberi salam kepadanya. Dan Nabi Idris pun menjawab salam dan memperakui kenabiannya. Kemudian Nabi Muhammad dimi'rajkan lagi ke langit kelima dan berjumpa dengan Nabi Harun AS dan Nabi Muhammad pun memberi salam kepadanya. Nabi Harun pun menjawab salam dan memperakui kenabiannya. Kemudian Nabi Muhammad dimi'rajkan lagi ke langit ke-6. Apabila Nabi Muhammad sampai ke langit ke-6, Rasulullah telah berjumpa dengan Nabi Musa AS dan Nabi Muhammad pun memberi salam kepadanya. Nabi Musa pun menjawab salam dan memperakui kenabiannya. Kemudian Nabi Musa melihat Rasulullah dalam keadaan sedih. Tiba-tiba Nabi Musa menangis. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kenapa engkau menangis?" Kemudian Nabi Musa berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku sedih kerana orang yang lebih muda daripadaku yang telah diutuskan oleh Allah selepasku, tetapi umatnya lebih banyak yang memasuki syurga daripada umatku, iaitu umat Nabi Muhammad SAW. Kita lah ni umat akhir zaman. Kemudian selepas berjumpa dengan Nabi Musa AS di langit ke-6, Rasulullah telah dimi'rajkan lagi ke langit ke-7. Dan bila Rasulullah sampai ke langit ke-7, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim AS dan memberi salam kepadanya, dan Nabi Ibrahim pun menjawab salam dan memperakui kenabiannya. Ketika perjalanan Nabi Muhammad daripada langit pertama sampai ke langit ke-7, akhirnya Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Dan bila Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah ternampak Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tu apa? Baitul Ma'mur tu ialah kiblat bagi para malaikat. Macam kita manusia dan jin, kiblat kita ialah Kaabah. Dan disitulah Nabi Muhammad telah bertemu dengan Allah SWT. Kata Ibnu Qayyim mengatakan, rapatnya Rasulullah SAW dan Allah SWT ibaratkan dua busuk anak panah, atau lebih rapat lagi. Betapa rapatnya Rasulullah dengan Allah SWT. Dan kata Ibnu Abbas, ketika Rasulullah bertemu dengan Allah SWT, cara Nabi Muhammad melihat Allah SWT ialah melihat dengan mata hati. Jadi bila Rasulullah telah berjumpa dengan Allah SWT, Allah pun mewahyukan kepada Rasulullah SAW perkara yang paling penting bagi umat Islam, iaitu solat. Sebanyak 50 waktu solat. Dan Rasulullah pun mendengar dengan taat. Rasulullah pun turun ke langit ke-7, turun ke langit ke-6. Dan Nabi Musa lalu berjumpa dengan Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apakah yang telah diwahyukan oleh Allah SWT kepada kamu?" Lalu Muhammad kata apa? "Allah telah mewahyukan aku sebanyak 50 waktu solat." Kemudian Nabi Musa
macam terkejut. Nabi Musa berkata, demi Allah, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk menunaikan 50 waktu solat. Pergilah menghadap kepada Allah dan kurangkan lagi waktu solat. Kemudian Nabi Muhammad pun memandangi malaikat Jibril untuk memintakan pandangan. Selepas itu, Nabi Muhammad pun naik balik berjumpa dengan Allah SWT. Dan bila Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah SWT dan Rasulullah pun meminta untuk menggunakan lagi 50 waktu solat, Allah pun telah menetapkan 10 waktu solat. Telah menggunakan sebanyak 10 waktu solat. Dan Allah pun dan Rasulullah pun turun ke langit ke-7, turun ke langit ke-6 dan berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam semula. Dan Nabi Musa berkata lagi, wahai Muhammad, apakah yang telah diwahyukan oleh kamu? Kemudian Rasulullah berkata, sebanyak 10 waktu solat. Nabi Musa berkata lagi, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk menunaikan 10 waktu solat. Kurangkanlah lagi. Dan akhirnya Nabi Muhammad berulang aliklah daripada Allah ke Musa, kepada Allah ke Nabi Musa alaihissalam. Dan akhirnya Allah telah menetapkan sebanyak 5 waktu solat. 5 waktu solat, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dan Rasulullah turun daripada langit ke-7 dan turun ke langit ke-6, dan kemudian Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa bertanya lagi, wahai Muhammad, apakah yang telah diwahyukan oleh kamu? Lepas tu Nabi Muhammad kata apa? 5 waktu solat. Dan Nabi Musa pun minta kurangkan lagi. Tapi Nabi Muhammad kata apa? Demi Allah, sesungguhnya aku malu dengan diriku dan aku malu dengan Tuhanku. Kerana aku tawakal dan aku redha. Dan aku akan taat dengan Allah SWT. Dan kemudian Rasulullah pun turun sampailah ke langit dunia. Dan antara peristiwa lain sepanjang perjalanan Nabi Muhammad daripada langit pertama hingga ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah, telah datangnya satu malaikat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah bersama dengan malaikat Jibril. Dan satu malaikat itu mempelawa Rasulullah 2 buah gelas. Gelas air susu, gelas air arak. Lalu malaikat tersebut menyuruh Rasulullah untuk memilih antara dua tersebut. Dan Rasulullah pun memilih susu. Dan malaikat itu berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau dalam keadaan yang fitrah. Fitrah ini contohnya kita ada anak. Anak kita adakah kita akan suruh anak kita untuk mencuri? Tidak. Kita mestilah akan menyuruh anak kita untuk melakukan kebaikan. Dan itulah daripada fitrah, untuk melakukan kebaikan. Dan jikalau Nabi Muhammad SAW memilih arak, malaikat itu berkata, sesungguhnya umatmu akan terpedaya, iaitu akan melakukan keburukan di dunia, umat akhir zaman ini. Jadi itulah sedikit kisah-kisah yang anda sampaikan kepada antum semua. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada anda, tapi hakikatnya datang daripada Allah. Itu saja daripada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Bukhari atas perkongsian beliau sebentar tadi berkenaan definisi dan peristiwa yang berlaku. Menariknya, keseluruhan perjalanan Rasul yang dihadiahkan oleh Allah iaitu 2 peristiwa yang hanya berlaku pada 1 malam saja. Meskipun cerita ni sering diulang, di sini kita mendapati bahawa kisah ini merupakan salah satu mukjizat yang terbesar yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mana mungkin pemikiran kita sebagai manusia biasa yang terbatas ini untuk membayangkan perjalanan tersebut, bahkan menghadapi situasi tersebut. Justru itu kita sebagai seorang Muslim yang beriman bukan setakat harus akan tetapi wajib mempercayai kejadian yang berlaku. Lihatlah betapa kasih dan cintanya Nabi kepada umatnya sehingga sanggup menghadap pencipta sekalian alam demi mengurangkan bebanan kepada umatnya. Sidang hadirin, peristiwa ini bukanlah sekadar cerita semata-mata. Malah sebagai umat Islam, kita mesti menjadikan ia sebagai ibrah dalam kehidupan. Sehubungan dengan itu, saya beralih kepada panel kedua untuk mengemukakan ibrah daripada kisah ini. Dipersilakan Saudari Siti Afiqah. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Hari ni kita dah dengar sepintas lalu apa yang berlaku sebelum Isra' Mi'raj. Sedih, duka cita. Hadiahnya Allah hadiahkan Rasulullah perjalanan yang begitu indah, perjalanan yang cukup bermakna. Begitu juga dengan kehidupan kita. Andai kita diberi dengan sesuatu ujian, sebenarnya Allah nak berikan kita nikmat. Walaupun hari ni kita diuji dengan keluarga yang pecah belah. Walaupun hari ni kita diuji dengan mak ayah yang tak sayangkan kita. Walaupun hari ni kita diuji dengan anak-anak yang memalukan keluarga. Walaupun hari ni kita diuji dengan kawan-kawan yang tikam belakang kita. Walaupun hari ni kita diuji dengan kegagalan walaupun kita dah berusaha. Walaupun hari ni kita diuji dengan kesempitan wang. Walau apa pun bentuk ujiannya, walau apa pun kesukaran dalam ujian tu, kunci dia hanya satu, iaitu sabar. Nak sabar sampai bila? Nak tahan semua ni sampai bila? Jawapan dia sabar sampai mati supaya dekat akhirat nanti kita dapat digelar as-sabirin. Sebab Rasulullah bersabda, kelompok paling ramai di syurga Allah nanti adalah kelompok orang yang sabar. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu mencukupkan hisab kamu tanpa batasan. Andai nanti dekat akhirat nanti hisab kita tak cukup untuk masuk ke syurga, pahala sabar inilah yang akan mencukupkan hisab kita untuk masuk ke syurga. Kat dunia mungkin kita akan sedih, kat dunia mungkin akan stres, kita down, kita kecewa dengan semua ni, tapi dekat akhirat nanti kita akan bersyukur dengan apa yang berlaku ke atas kita. Kita akan bersyukur kerana Allah pilih kita untuk lalui ujian ni dan kita berjaya untuk lalui ujian itu dengan sempurna, dengan jayanya. Sebab tu dengan pahala sabar itu kita dapat masuk ke dalam syurga. Sebab tu Allah berfirman salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia. Apa-apa yang berlaku pada kita, apa-apa yang menyebabkan sumber sabar kita, tak kisahlah mak ayah ke, cikgu ke, kawan-kawan ke, jiran ke, ia akan memberi kita satu himpunan pahala yang akan bantu kita dekat akhirat kelak. Baiklah, yang keduanya, kita tak mampu untuk beri hidayah kepada orang yang kita sayang. Kat sini kita dapat tengok dalam kisah sewaktu kematian Abu Talib. Abu Talib adalah orang yang jaga Nabi, yang besarkan Nabi ketika umur Nabi 8 tahun hingga ke akhir hayat beliau bila tetap mempertahankan dan menjaga Nabi Muhammad. Dan Abu Talib ni juga ialah benteng pertahanan kafir Quraisy. Apa yang berlaku sewaktu kematian Abu Talib? Abu Talib meninggal tanpa mengucapkan syahadah. Nabi Muhammad menangis. Lalu Allah tegur Nabi dalam surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tak mampu untuk beri hidayah kepada orang yang kamu sayang. Walaupun kamu adalah orang yang aku sayang. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi hanya Allah yang mampu untuk beri kepada hidayah kepada orang yang aku mahu. Seterusnya, kemuncak kepada peristiwa Isra' Mi'raj ini adalah sewaktu Allah memfardukan solat sebanyak 50 waktu dan dikurangkan kepada 5 waktu tanpa mengurangkan pahala. Sesungguhnya solat ni adalah ibadah yang terlalu istimewa di sisi Allah. Sebab kenapa? Sebab baginda sendiri yang menerima ibadah ni secara langsung daripada Allah di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Hari ni kenapa solat ni sangat penting? Kalau hari ni kita campakkan harta kepada keluarga ataupun adik-beradik kita, mereka akan berebut dengan harta tersebut. Berlakunya pergaduhan dan berlakunya perpecahan. Tapi kalau kita campakkan solat kepada mereka, maka selamatlah mereka dunia dan akhirat. Sebab Allah dah jamin siapa yang jaga solat dia, siapa yang solat, hidup dia akan dijamin dunia dan akhirat. Kenapa? Sebab solat adalah asas paling utama dan solat juga adalah benteng akhir umat Islam. Sebab tu siapa yang nak ubah diri, siapa yang nak ubah hidup dia, ubahlah dengan solat. Akhir kalam daripada saya, tabahkan hati, kukuhkan iman di masa kini, di akhir zaman. Semoga Firdausi menjadi sasaran.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih saudari Siti Afika. Itu dia serba sedikit ibrah yang telah diberikan. Jadi sabar itu adalah perkataan yang mudah untuk dikatakan, betul tak? Mudah untuk kita cakap sabar, sabar, sabarlah. Tapi sukar untuk disingkapkan, betul? Sebab apa? Sebab kerana sabar itu sebenarnya kita mungkin nampak remeh, tapi dia akan menjadikan kita seorang insan yang berjaya kerana kelompok yang paling ramai dalam syurga adalah kelompok orang yang bersabar. Jadi orang yang solat pun akan menjamin kita, betul? Jadi orang yang berjaya. Sebagaimana mana orang kata aku ni jahat, layak ke Tuhan terima ke solat aku? Sebab kau jahat lah kau kena solat. Betul? Sebab dia jangan cakap Tuhan terima atau tak solat tu. Sebab aku jahat, layak ke aku solat? Disebabkan aku jahat lah aku kena solat. Jadi semua orang kena solat. Okey. Baiklah. Sementara tadi ahli-ahli panel telah pun menceritakan tentang peristiwa yang berlaku dan mengemukakan ibrah yang didapati dari kisah ini. Jadi kita sudah pun lihat tentang rentetan peristiwa dan ibrah ataupun pengajaran yang dijelaskan. Justru itu soalan yang ingin saya ajukan kepada panel ketiga iaitu saudara Muhammad Adam, apakah perkara yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seorang Muslim terutama seorang pelajar berdasarkan peristiwa Isra' dan Miraj ini? Silakan. Baiklah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada saudari moderator. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baiklah. Soalan yang diajukan kepada saya, apakah yang kita boleh aplikasikan sebagai seorang Muslim dan juga sebagai seorang pelajar berdasarkan peristiwa Isra' Miraj. Soalan yang amat menarik, saya akan cuba kupaskan satu demi satu. Baiklah, yang pertama, kita seharusnya bersyukur dengan solat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW kerana apa? Pada mulanya 50 waktu solat difardukan, jadi Nabi Muhammad meminta kepada Allah supaya dikurangkan menjadi 5 kerana apa? Kerana setelah dinasihati oleh Nabi Musa berkata umat kau takkan mampu untuk melakukan 50 waktu solat. Nabi naik ke Sidratul Muntaha bertemu Allah. Lepas tu dikurangkan, turun balik jumpa Nabi Musa cakap takkan mampu, umat kau takkan mampu. Nabi naik balik. Nabi naik, turun naik. Hujung-hujung jadilah 5 waktu. Dan 5 waktu ni pun Nabi Musa cakap umat kau takkan mampu. Tapi Nabi malu. Kerana apa? Sabda Nabi SAW yang bermaksud Allah berkata, aku memberikan kepada umatmu 5 waktu solat dan setiap satu waktu diberikan 10 ganjaran pahala. Seandainya umatmu berniat untuk melakukan satu kebaikan, dituliskan kepadanya satu pahala, satu ganjaran. Dan jika dia melakukan apa yang diniatkan olehnya, 10 ganjaran pahala diberikan kepadanya. Dan seandainya umatmu berniat untuk melakukan kejahatan, tidak ditulis apa-apa kepadanya. Dan jika dia melakukan apa yang diniatkan olehnya, dituliskan kepadanya satu dosa. Jadi kita ni sebagai umat Muhammad, kenapa kita tak bersyukur? Banyak pahala yang diberikan. Dosa yang kita niatkan pun tak dapat dosa. Jadi apa lagi yang kita tak bersyukur? Jadi kita sebagai seorang pelajar, kita perlu bersyukur masa yang diberikan kepada kita. Solat 5 waktu yang diberikan kepada kita daripada 50 jadi 5. Banyak waktu yang kita boleh luangkan. Kita boleh belajar, kita boleh baca Al-Quran, kita boleh ulang kaji dan sebagainya. Yang kedua, kita perlulah berjihad di jalan Allah. Kerana apa? Kerana kita tahu pahala solat tu, pahala belajar tu banyak. Jadi lagi-lagi kalau solat tu kita lakukan secara berjemaah. Antum semua bayangkan satu solat bersamaan 10 pahala. 10
pahala tu satu kali solat berjemaah bersamaan dengan 27 kali ganda. 270 pahala. Banyak tu, bukan sikit. 270 pahala. Jadi seeloknya kita ni sebagai hamba Allah yang lemah ni, yang biasa-biasa, kita ambillah peluang untuk berjihad di jalan Allah. Sabda Nabi SAW, "Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Yang bermaksud, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sehingga dia pulang. Jadi kita ni sebagai seorang pelajar, eloknya kita pergi sekolah tu, niat tu kena betul lah. Niat biar baik, biar betul. Contohnya, hari ni aku pergi sekolah, aku nak belajar matematik. Aku nak belajar sains. Aku nak belajar usuluddin, syariah. Jangan pula korang pergi sekolah hari ni aku pergi sekolah, aku nak jumpa kawan lah, nak main bola. Nak jumpa pakwa, nak jumpa makwa. Jangan, tak boleh macam tu, salah. Okay, betulkan niat pergi sekolah, insyaAllah kita berada di jalan Allah. Okay, yang ketiga, menjauhi kemungkaran. Ketika Nabi dimi'rajkan, Nabi diperlihatkan dengan suasana di neraka. Sebagai contoh satu suasana di situ, terdapat satu kaum yang memecahkan kepala mereka menggunakan batu. Dan apabila kepala mereka pecah, disatukan balik. Dan dipecahkan kembali, disatukan balik. Jadi, sakit peritnya siksaan neraka itu, kita tak boleh bayang lah. Amat sakit, amat pedih. Cuba antum bayangkan dekat dunia ni, antum kena siksa, kepala antum dipecahkan dan dicantumkan kembali. Dan dipecahkan kembali. Sakit. Jadi, kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang pelajar agama, kita perlulah beringat sedikit. Kerana apa? Kita sudah tahu apa itu siksaan neraka, apa itu neraka, dan betapa peritnya siksaan neraka. Yang keempat, amalan memberi salam. Nah, ketika Isra Miraj, Nabi tak pernah lupa memberi salam kepada para anbiya. Dan amalan ni amat mulia lah. Kerana apa? Dia menunjukkan adab kita punya hormat. Nampak tak situ? Nabi antara rasul-rasul yang mulia. Nabi Muhammad ni merupakan rasul yang mulia, tapi dia beri salam kepada nabi-nabi yang lain, wa sahabat, pengikut dan sebagainya. Kadang-kadang kita dekat dunia sekarang ni, satu dunia, kadang-kadang kita ni lihat pangkat. Yang kaya bagi salam kat orang kaya je, salam orang kaya je, orang yang bawah-bawah dia tak tengok. Jadi kita dapat lihat perbuatan Nabi ni sebagai satu amalan yang mulia, kita perlu ikut. Dekat sekolah kita sudah amalkan perkara ni lama dah. Kita jumpa cikgu, kita bagi salam. Kita jumpa kawan, kita bagi salam. Kita jumpa pengetua, kita bagi salam. Jadi, langsung kita tunjukkan kita punya hormat dekat guru, rakan-rakan, pengetua. Dan paling makcik cleaner pun. Dan apa? Makcik cleaner pun kena juga bagi salam. Sebab apa? Sebab dia membersihkan kekotoran yang kita buat. Kerja sebagai seorang cleaner ni mulia. Jadi secara tidak langsung ia akan menunjukkan adab kita kepada orang yang lebih tua, orang yang sebaya dan orang yang lebih muda daripada kita. Yang kelima, mental yang kuat. Mental yang kuat ni apa kena mengena? Okey, baiklah. Sebelum Nabi berlakunya peristiwa Isra Miraj, Nabi diuji dengan tahun kesedihan yang mana baginda kehilangan dua orang yang disayangi, yang dicintai, Khadijah binti Khuwailid dan juga Abu Talib. Abu Talib orang yang menjaga baginda, Siti Khadijah isteri pertama baginda. Peritnya hilang dua orang yang disayangi pada tahun yang sama. Jadi sebagai seorang Muslim dan seorang pelajar, kita seharusnya sedar bahawa kita pun dapat lihat bahawa Nabi yang Allah sayang, Allah cinta, yang paling mulia pun diuji. Apatah lagi kita orang biasa, umat biasa, hamba-hamba Allah yang lemah. Kenapa kita tak boleh kena uji? Kenapa kita perlu persoalan
kenapa kita perlu persoalkan kepada Allah, ya Allah, kenapa aku diuji begini? Kenapa kita perlu soalkan macam tu? Sedangkan Nabi yang mulia tu pun diuji dengan ujian yang perit. Jadi kita sebagai seorang pelajar, mental kita perlu kuat kerana apa? Pelajar ni hidup sebagai seorang pelajar banyak kita punya dugaan. Contohnya kita stres sebab belajar, kita gagal dalam ujian, pengaruh rakan, dimarah oleh guru, dimarah oleh ibu bapa. Jadi kita perlu kuatkan mental kita untuk menghadapi apa yang sukar dan kita mungkin akan insya-Allah kita akan berjaya di masa hadapan. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam. Baiklah. Terima kasih kepada panel ketiga kita. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa sebagai seorang Muslim, terutama kita sebagai seorang pelajar, semestinya dapat mengamalkan perkara-perkara tersebut di mana-mana sahaja. Kerana ia pasti akan mendatangkan manfaat kepada semua lapisan masyarakat, insya-Allah. Di sini dapat disimpulkan bahawa banyak hikmah yang dapat kita ambil. Kitalah orang yang mengikut sunnah Rasulullah, membaca kitab suci mukjizat Rasulullah, menyebarkan ajaran Rasulullah ke pelosok dunia. Dari titik tarikh sirah inilah merupakan sirah besar untuk kita kenangkan peristiwa Rasulullah ini. Baik, di sini kami menyediakan gambaran perjalanan Nabi ketika Isra dan Mi'raj. InsyaAllah. Maaf. Seterusnya dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Haji Arba'inah binti Masud, Pengetua Sekolah Menengah Agama Al-Qawadin, untuk menyampaikan ucapan perasmian penutupan program Isra Miraj. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran ila al-ukht, apa tadi nama dia? Ummu Humaira binti Muhammad Jais. Alhamdulillah, syukrulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Amin. Pertama-tama Umi ucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari yang mulia, dalam bulan yang mulia, bulan yang berapit antara 3 bulan mulia, iaitu kita berada di bulan Sya'ban. Sebelum ni kita berada di bulan Rajab, dan selepas ini insya-Allah jika Allah Taala mengizinkan, kita bersama-sama akan masuk satu madrasah, madrasah imtihaniyah untuk kita orang Islam, iaitu madrasah Ramadan. Okay. Bagi tahun yang ke-14 atau 1442 Hijrah. Okey. Seawalnya Umi mengucapkan tahniah dan syabas, terutamanya untuk pengantin-pengantin Umi hari ini. Umi rasa walau sikit sebanyak bersulit jugalah tu. Dah macam nak pergi nikah yang lelakinya. Okey, jadi tahniah daripada Umi sebagai ibu anda semua di atas kehebatan dan keterampilan yang anak-anak Umi paparkan pada pagi ini.
kepada pengacara walaupun tersasul-sasul. Tadi Dadah Mak Nispu kata cakap. Kenapa tak cakap Alhamdulillah Umi teringat filem tu tapi Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dari awal Umi pastikan anda anak-anak yang hebat syukur. Umi berada tahun penghabisan Umi akan bersara tahun ini dan Umi rasa satu kepuasan. Di sekolah-sekolah lain Umi dah 12 sebuah sekolah. Umi tak nampak ada bakat pelajar terserah macam di Wadin ni. Sebenarnya kalau kita nak pendekkan cerita anak-anak sayang, masa Umi datang tahun 2018, Umi uji anak-anak Wadin di perhimpunan. Susah sekali Umi nak panggil pelajar tu bangun untuk menjawab ataupun respon apa yang Umi tanya. Tapi bila Umi nak tinggalkan Wadin 2021, Allah Ta'ala memakbulkan doa Umi. Iaitu Allah Ta'ala tunjukkan kemenjadian pelajar-pelajar Wadin. Ini yang abang-abang kakak seperti awak ni akan tinggalkan sebagai pelapis untuk adik-adik tiru, menjejaki, mengikuti jejak langkah awak supaya Wadin ni macam kita doakan akan jadi best product. Jadi hari-hari kebesaran Islam macam inilah platform ataupun tempat yang paling sesuai anak-anak Umi dengan zuruf ataupun biar kita sekolah agama ni untuk anda semua serahkan bakat masing-masing. Kalau di bidang sukan tu kita tak payah cakap. Di bidang nyanyian tak payah cakap. Nasyid tak payah cakap. Tapi di bidang ni, agama ni bukan senang Dan Umi kagum dengan anda yang boleh bercakap terus. Dan anda boleh bagi fakta. Hafal dalil. Bukan senang anak-anak. Biasanya perkara ni terpaksa diusahakan dengan masa yang lama untuk melancarkan hari seperti ini. Jadi untuk tu Umi beri kredit ataupun penghargaan yang tinggi untuk mereka berada di sebalik ini iaitu para guru. Semoga Allah berkati, Allah rahmati, Allah mensejahterakan guru-guru Wadin semua, terutama betul rumus untuk hari ini. Dan Umi ucapkan setinggi tahniah untuk unit HEM yang mana ini adalah program Makdis, merupakan satu program yang Umi rasa berjaya untuk memaparkan betapa kebatnya budak-budak Wadin. Untuk makluman semua anak-anak Umi, tahun ini Sekolah Wadin dipilih sebagai sekolah perluasan kebat. Kebat senang cakap, apa-apa semua dipelopori ataupun dijayakan oleh murid. Cikgu sebagai fesi saja. Macam hari ni, tengok betapa tampannya anak-anak Umi. Manisnya, boleh senyum semua, macam biasa gitu. Macam dah jadi ahli panel gitu, macam dah pernah. Tapi ni semua tak pernah awak lalui sebelum ni. Tapi on the spot, anda boleh tunjukkan. Percayalah, ini yang awak akan bawa keluar dari Wadin ke dalam universiti besok, dalam masyarakat kecil. Lepas tu habis awak keluar ke masyarakat lebih besar, awak akan ada kekuatan. Masa Umi sekolah dulu memang suka masuk bahas, Umi suka masuk syarahan. Jadi dibekalkan pada Umi keberanian. Ini yang pelajar-pelajar di luar sana tak ada ataupun kurang. Kerajaan betul-betul lumus nak wujudkan 6 aspirasi murid. Dan kita boleh katakan dah ada 3 atau 4 di Wadin. Pertama, kepimpinan. Anda boleh jadi pemimpin untuk memimpin diri sekurang-kurangnya, berani bercakap. Ini yang Umi rasa bangga. Bila Umi nak keluar daripada Wadin, Allah Ta'ala makbulkan. Umi doa mudah-mudahan besok budak-budak Wadin ni berani bercakap, boleh urus. Allah Ta'ala makbulkan. Amin, amin, alhamdulillah. Anak-anak dikasihi, kalau sebut tadi, pasal Isra' Mi'raj, kita dah banyak fakta. Tadi pun Umi rasa ada yang dah study. Dan benda tu dah kita boleh dapat dengan senang di hujung jari. Tekan aja ke internet, kita akan dapat online. Tapi yang penting sekali, apa dia punya ibrah ataupun pelajaran yang kita kena petik dari peristiwa hijrah ni anak-anak. Pada Umi, Umi petik daripada kata-kata Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi dalam teksnya memberi komen pasal Isra' Mi'raj ni. Memang satu dunia orang kata meraikan ataupun menyambut peristiwa Isra' Mi'raj. Tapi 2 perkara yang paling penting kata dia.
Pertama sekali kata dia, perjalanan ataupun dipanggil dalam bahasa Inggeris, dipanggil orang kata apa ni, apa nak cakap bahasa Melayu dia, perjalanan tu perjalanan di sini ada dua perjalanan, iaitu perjalanan badaniah dan ruhiyah. Di mana Allah tunjukkan perjalanan tu boleh berlaku dalam dua bentuk. Nabi Muhammad diberi dua bentuk perjalanan badaniah, iaitu ada ulama kata rihlah ardiyah, iaitu perjalanan daripada Makkah ilal Palestin. Badan dia memang berjalan betul. Ada orang petikai, bolehkah orang jalan dalam masa yang singkat? Orang nak pergi Mekah ke Palestin 1 bulan. Nabi Muhammad boleh pergi dalam berapa jam saja kan? Lepas tu perjalanan samawiyah, menunjukkan boleh manusia boleh berjalan di atas muka bumi ini dalam masa yang singkat dan boleh juga naik ke bulan. Nabi Muhammad dah buktikan, dah sampai ke ila sama'il ula. Ada orang kata sidrah al-muntaha, tempat yang tak dapat dicapai oleh kita punya otak. Baik, jadi di situ ulama Al-Qaradawi kata Allah Ta'ala bagi the special transportation ni, iaitu naik burak. Allah Ta'ala bagi the travelling yang special ni sebab Allah Ta'ala bagi dugaan pada Rasulullah. Allah Ta'ala bagi Rasulullah kesedihan di Taif, di mana orang-orang Islam, orang dia sendiri baling batu sampai Rasulullah luka parah, jalan pun tak boleh, menitis darah dia. Malaikat sampai geram turun, malaikat nak tepuk biar mati semua orang yang baling tu. Dia kata jangan. Muhammad nakkan zuriat mereka besok ada di kalangan orang-orang yang saleh. Tapi Nabi-Nabi sebelum tu tidak. Apabila Nabi Nuh orang-orang dia tak nak ikut cakap dia musnahkan orang-orang tu. Berbeza sikap Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh takut orang tu nanti lahirkan orang-orang yang menentang Nabi Nuh. Tapi Rasulullah tidak. Jadi itu satu. Jadi selepas di Taif, diberitahu berita pula sedih, isterinya wafat pula. Khadijah, yang orang sokong tulang belakang paling kuat yang boleh menyebabkan Islam tersebar ke Madinah. Diikut hartanya semua dihabiskan belanja untuk Islam. Sampai dia kata kalau aku ada tulang aku ni, kalau mati tulang aku ni penjual bagi tolong orang Islam. Menunjukkan macam mana Khadijah tu punya berkorban sampai Nabi sayang. Nabi teringat, Nabi nangis bila kematian Khadijah. Nabi sedih tahun tu. Kemudian pakciknya yang menolong dia. Pakciknya yang bela dia daripada kecil, Abi Talib. Pakciknya yang bela daripada semua orang tolak dia, tak nak bela. Yang anaknya 10 yang miskin tu yang bela dia, meninggal dunia. Selama ni dia sangat utamakan Rasulullah. Kalau anaknya lapar pun dia kalau ada makanan dia bagi Rasulullah dulu. Anak yang 10 orang tu dia kemudiankan. Orang yang tukar macam ni pada Rasulullah meninggal dunia. Jadi Rasulullah tentu bertimpa Amul Huzni, tahun kesedihan. Allah Ta'ala bagi semua cukup-cukup dugaan-dugaan. Lepas tu Allah Ta'ala bagi something very special. The best travelling. Jadi kalau kita susah, kita pun macam tu. Bila kita terlalu sedih, kita kena berrehlah. Keluar, tengok kejadian Allah. Allah Ta'ala tunjuk betul-betul perkara-perkara yang gaib yang boleh meningkatkan. Rasulullah nak mula down ni. Sedih. Allah Ta'ala angkat betul-betul tinggi. Jadi itu dia. Jadi pengajaran kat situ. Kedua, Al-Qaradawi kata, kenapa solat Allah Ta'ala jemput Nabi naik langit? Ibadah rukun Islam lain semua kat bumi. Mereka turun, sembahyang, puasa, haji semua turun. Sembahyang diangkat. Qaradawi kata, menunjukkan betapa mulianya solat. Sehingga Nabi dijemput naik ke langit untuk menerima ibadat solat. Jadi Nabi dah minta dengan Allah tu daripada 50 kurang diskaun kepada 5. Tapi Nabi dalam diam-diam Nabi bayar juga 45 waktu tu sembahyang setara semalam sampai luka-luka kakinya. Jadi kita sebagai orang Islam, ibadah solat ni satu kita punya hadiah dari Allah. Jadi kita jangan abaikan. Jadi kita jadikan Isra Mi'raj ni sebagai platform kita solat awal. Solat khusyuk. Solat kita jaga. Anak-anak. Jadi kita dah meraihkan Isra ni, kita kena sampaikan hajat Rasulullah supaya diskaun yang dia minta tu ada ertinya. Jangan penat-penat Rasulullah minta diskaun, satu hari pun tak nak tunaikan. Sembahyang subuh tak bangun sebab kita semua PKP.
Jadi selimut kita tutup kita lebih berat daripada dosa kita. Jadi kita tak takut tak sembahyang subuh. Rasa ramai, Umi rasa ramai. Sebab awak semua masih muda, macam Umi dulu pun kadang-kadang ada terasa-rasa macam malas. Jadi cubalah Isra' Mi'raj ni sebagai satu ibadat solat tu, kita jangan malukan Rasulullah. Kita balas jasa Rasulullah, kita jaga solat kita cuba khusyuk, cari asbab, cari apa cara supaya solat kita khusyuk. Semakin kita cuba nak khusyuk, semakin syaitan akan berusaha. Tapi mujahadah awak berperang dengan syaitan untuk khusyuk dalam solat tu, pahala Allah Ta'ala bagi. Jangan risau. Ulama besar macam mana pun akan digoda kalau nak solat. Tapi percubaan tu yang penting. Ada usaha untuk menghalang syaitan dari mengganggu solat kita, itu mujahadah, itu pahala daripada mereka yang tak ada dugaan. Anak-anak. Okey, yang kedua, paling penting dalam Isra' Mi'raj ini ialah apa anak-anak iaitu tempat rehlah tu. Sampai Nabi kata, tidak ada la tashudu rehlah, tidak ada tempat yang digalakkan rehlah. Kita bermusafir, kita berjalan, kita pergi makan angin, tempat yang paling digalakkan itulah 3, iaitu Palestin, Mekah dan Madinah. Untuk Mekah dan Madinah, insya-Allah kan anak-anak, kita kalau ada duit, tak ada PKP, semua orang boleh sampai insya-Allah. Kalau tak pergi masa haji, Allah Ta'ala bagi kita rezeki, kita pergi masuk umrah. Ada yang baby-baby dah dapat pergi, punya rezeki dia murah sangat. Dan kita dah tua bangka, tak dapat pergi lagi. Itu rezeki masing-masing. Kena minta dengan Allah. Sebab innahu ar-razzaq, yang beri rezeki. Minta dengan Allah, kita nak sampai macam Rasulullah kata, tempat-tempat yang mulia tu. Satu tempat yang jadi isu sekarang ialah Palestin. Yang boleh dilupakan cerita dia. Dan bibir kita pun dah tak sebut. Walaupun teruk kita tengok cerita dia di akhbar dan juga berita. Macam mana menderitanya orang Palestin. Jadi Allah Ta'ala nak tengok. Kita di dunia belum bersatu hati lagi. Sehingga Palestin tak dibebaskan sampai sekarang. Hati orang Islam belum bersatu. Untuk berdoa. Minta Allah Ta'ala selamatkan Palestin. Mereka ditindas dari berpuluh-puluh tahun dulu sampai sekarang. Mereka berdoa tapi tak makbul. Mekah beberapa kali ditawan tapi dilepaskan. Tapi Palestin ni dari zaman dulu, zaman Umi masa Umi kecil lagi, Umi kat Mekah tengok macam mana kanak-kanak Palestin masa Umi di Mesir, orang-orang Mesir tunjukkan berita, kat sini tak sampai. Baby-baby 6-7 bulan comel-comel tu disusun, ditembak dengan senapang, pecah-pecah perut dia semua tu. Itu Umi dapat saksikan di TV di Mesir masa tu. Betapa kejamnya. Adakah Allah Ta'ala zalim? Tak. Allah nak tengok kita ni semua. Hati kita bersatu tak setiap hari mendoakan. Kita yang jauh ni terlupa kesengsaraan mereka. Tak dapat bantu, boleh tak doa? Boleh tak semua berdoa setiap hari? Takkan kan Allah Ta'ala kata doa wa inna apa ista'inu bisabri salat. Lupa ya. Ud'uni. Ujungnya astajib. Amar. Tapi menunjukkan kita belum lagi satu hati. Israel tu kalau dikepung oleh keliling dia tu semua negara Arab. Dengan satu hati mereka picit je button, hancur Israel. Tapi tak berlaku. Tu Allah Ta'ala tengok, kita belum bersatu hati lagi. 2 tempat tu, kita dah dapat. Satu tempat lagi, tempat yang Rasulullah sebutkan tu, kita tak dapat lagi. Kalau kita tak dapat sampai dengan badan kita, kita sampai dengan doa kita. Sebagai orang Islam semua, tanggungjawab kita sekarang, selain solat, kita kena berdoa bersungguh-sungguh. Satu hati, satu dunia ni kita kena doakan Palestin. Semoga Palestin dibebaskan Allah. Dan kita dapat jejak kaki sana dengan aman insya-Allah. Jadi Umi rasa tadi ada pesan 15 minit aja. Sekarang aku berapa dah? Lagi 2 minit. Jadi sekali lagi ucapan tahniah Umi. Mudah-mudahan Isra' Mi'raj ni sebagai satu orang kata penggerak kita untuk solat kita lah Dan bagi para pelajar yang ada adik, yang ada abang, yang ada keluarga, kita cuba hidupkan solat dalam rumah. Jika kalau tak ada solat berjemaah, kita yang bentang sejadah, kita yang azan, kalau perempuan kita yang tanya mak, kita yang ajak adik perempuan, kita yang menggalakkan mereka semua sembahyang. Jadi benda ni kita kena bayar hutang Rasulullah. Jangan Rasulullah malu nanti di akhirat. Rasulullah dah minta-minta, kita yang dah dapat buat tak kisah. Jadi anak-anak, Umi
ucapkan setinggi-tinggi tahniah, syukur. Mudah-mudahan anak-anak yang berempat ni Allah Ta'ala bagi satu kelebihan. Mendoakanlah ni empat-empat ni calon kita SPM 10A, A plus lagi insyaAllah. Okey, itu doa daripada Umi. Tahniah, terima kasih sebab menyampaikan hasrat Umi. Wadin the best product. Produk kita ialah pelajar. Umi dah mula nampak sinar di mana awak ni semua telah memulakan man taraka sabilan ila ya Allah ila huda tarakallah insyaallah Allah Taala akan sampaikan semua akan ikut. Siapa mulakan orang lain ikut, orang lain akan masuk jalan tu, awak yang jalan dulu ni dapat pahala. Jadi tahniah, Wadin dah mula bukan saja akademik, bukan saja kepimpinan dan banyak orang dah mula memandang itu Allah Taala. Pandangan Allah tu lebih penting. Manusia ni kadang dia suka tapi dia keji, Allah tak. Kalau dia suka dia naikkan terus. Jadi kita mudah-mudahan kita sentiasa tawakal, pegang pada Allah supaya Wadin ni untuk masa seterusnya adalah the best product, sekolah yang akan jadi contoh, pelajar yang beriman, cemerlang, anak-anak soleh yang jadi qurratu ayun, penyejuk mata ayah dan ibu yang mengandungkan insya-Allah. Sekian dari Umi untuk nak sayang. Manfaatkan waktu cuti untuk tambah solat. Ingat tak kualiti dengan kuantiti? Cuba tambah. Mudah-mudahan kualiti iaitu khusyuk kita bertambah. Kuantiti solat kita bertambah daripada 5 kepada solat duha. Itu pelajaran daripada Isra' Mi'raj. Sekian sayang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anda semua insan-insan yang akan membanggakan kami guru-guru di sini untuk masa-masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Puan Pengetua atas ucapan sebentar tadi. Di sini saya ingin ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi menyuarakan pendapat masing-masing dan tidak dilupakan kepada guru-guru, ibu bapa serta rakan-rakan sekalian kerana sudi hadir dalam majlis forum pada hari ini. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Sebelum menamatkan majlis, diperingatkan sekali lagi kepada para pelajar untuk mengisi kedatangan dalam Google Form yang telah diedarkan dalam grup kelas masing-masing. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis bersurai. Ahli panel sila tunggu.